Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung berkenaan dengan kaifiat wuduk pada hadis yang ketiga. Yang mana hadis yang ketiga ni telah kita bincang dalam sesi sebelum ini. Jadi saya tak bacalah dia punya hadis itu. Cuma sebagai sambungannya pada muka surat 64. Sambungan muka surat 68. Muka surat 68 di samping itu di samping itu. Baik, dalam muka surat 68 ini perbincangan masih lagi berkait dengan hadis yang ketiga. Jadi sambungan ini sebenarnya berkenaan dengan kenyataan dalam ayat Al-Quran suratul Maidah ayat 6 itu. Bila Allah sebut berkenaan dengan ayat yang berkait dengan basuh tangan tu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ilal marafiq itulah perbincangan. Mana basuh waghsilu wujuhakum, basuhlah oleh kamu wajah-wajah kamu. Ni dalam Quran ni surah ayat 6 surah Maidah ni sebut tentang rukun wuduk. Dia tidak sebut sunat-sunat tu dalam hadis. Jadi empat anggota yang perlu yang menjadi rukun wuduk. Pertama sekali mana basuh muka. Kemudian disebut wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuh juga tangan-tangan kamu sehingga ke siku. Jadi sehingga ke siku tu ilal marafiq, dia menjadi khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan, kebanyakan ulama lah, ini kebanyakan ulama mengatakan ilal marafiq, basuh tangan hingga ke siku. Siku tu termasuk yang kena basuh. Kalau orang belajar bahasa Arab, ila kal isim yang terletak selepas ila tu dia panggil mughayya, dia panggil mughayya dalam istilahnya. Basuhlah muka kamu wa aidiakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq. Ila tu marafiq tu dia panggil mughayya. Jadi setengah ulama mengatakan isim yang terletak selepas ila tu yang perlu dibasuh juga. Maknanya siku termasuk yang kena basuh. Ni dia panggil adud. Ni adud dia panggil. Lengan lah kita kata. Ni adud. Setengah tersebut tu ni adud tengah, ni adud atas. Ni dia panggil katif. Dia panggil katif. Ni adud. Baik. Jadi basuh tangan hingga ke siku. Jadi siku ni mengikut kebanyakan ulama termasuk dalam mazhab Syafi'i, termasuk yang kena basuh. Tetapi ada setengah ulama kata tidak. Mana setakat siku tak termasuk. Jadi bagi yang mengatakan siku tu tidak termasuk, cuba tengok muka surat 67 Ini saya undur sedikit supaya kita bak lama tinggal ni. Takut tak ingat pula perbincangan. Muka surat 67 tu. Bagi setengah-setengah ulama yang mengatakan ilal marafiq tu tak termasuk yang wajib dibasuh. Mana kalau basuh tu tak apa, tapi tak wajib. Maknanya sunat lah. Mana dalilnya? Cuba tengok. Surah Al-Baqarah ayat 187. Thumma atimmus siyama ilal lail. Ni ayat berkenaan dengan puasa ni. Kemudian sempurnakanlah oleh kamu puasa hingga ke malam. Malam tu termasuk kena puasa juga kan? Tak. Sempurnakanlah puasa hingga ke malam. Maknanya setakat malam. Bila masuk malam, tak boleh puasa dah. Sudah boleh buka dah. Hak ni pun basuh tu sampai sekat siku. Siku tu tak termasuk. Supaya tak termasuk malam dalam puasa. Maknanya dia ada dalil juga bagi dia tu. Jadi kalau kita tengok kepada perbincangan ini tanpa merujuk kepada hadis, kita kata boleh belaka tu.
Mana kalau kita kata nak termasuk siku, pemazhab Syafi'i, siku ni termasuk. Tapi setengah-setengah ulama, tapi itu pendapat yang tidak ramai lah. Dia kata tak okeylah kita nak cuma summa atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnalah puasa hingga ke malam. Malam kena puasa juga kau? Tak. Malam tu dia panggil muaya. Begitu juga wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah tangan kamu hingga ke siku. Siku tu tak termasuk lah. Supaya puasa ni tak termasuk waktu malam. Oh, dia kiyah gitu. Lepeh juga tu nak, itu nak. Dia cuba tengok sini lah. Baik, tak apalah. Cuba tengok saya nak sambung, biar bersambung dengan sebelum tu lah. Itu masalah dia ni. Jadi maknanya dalam kisah ni ada dua pendapat. Pendapat pertama yang mengatakan siku termasuk. Pendapat yang kedua kata tak termasuk. Supaya ayat tadilah thumma atimmus siyama ilal lail. Lail itu tak termasuk dalam puasa. Baik. Jika dilihat, cuba tengok ayat muka surat 67. Jika dilihat kepada dalil-dalil hadis dan perbuatan sahabat, saya terjemah begitulah mudah, asar sahabat ni hak sahabat buat. Dia tak sebut Nabi buat, dia panggil asar sahabat. Ia menyokong pendapat pertama, yakni yang mengatakan siku termasuk. Mana dalil dia? Cuba tengok. Ni riwayat. Riwayat ini terdapat dalam Sahih Muslim. An-Nu'aim bin Abdullah al-Mujmir qala ra'aitu Aba Hurairah yatawadda'u faghasala wajhahu fa asbagha al-wudu' thumma ghasala yadahu al-yumna hatta ashra'a fil 'adud thumma yadahu al-yusra hatta ashra'a fil 'adud thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. Daripada Nu'aim bin Abdullah bin Al-Mujmir, kata beliau, saya melihat Abu Hurairah berwudu. Dia membasuh wajahnya, lalu dia sempurnakan membasuh wajahnya. Kemudian dia membasuh tangan kanannya sehingga dia memanjangkannya ke bahu, bukan ke ni. Apa ni mana sini, bukan bahu. Lengan lah. Lengan atas, bukan sini. Tu ubah, ada silap sikit. Adud ni. Maknanya sepatutnya sekarang dia basuh sampai sini. Ada setengah tu kadang-kadang dia basuh sampai kena ke ni, ketiak. Ird. Kena di ird. Ni ird dia panggil ni, ketiak. Ni adud sini. Kalau bahu ni sini, katif. Ni ubahlah ke lengan. Sampai ke lengan. Maknanya atas pada siku lah. Selepas itu tangan kirinya dengan memanjangkannya sehingga ke bahu, kemudian dia menyapu kepalanya, kemudian dia membasuh kaki kanannya dengan dia memanjangkannya. Basuh kaki itu bukan setakat buku lagi, sampai ke tengah betih, sampai ke betih. Ini Abu Hurairah buat. Kemudian kaki kirinya dengan dia memanjangkannya sehingga betis. Selepas itu beliau berkata, demikianlah saya melihat, ni kata Abu Hurairah ni, demikianlah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kamu akan memperolehi cahaya berseri-seri pada hari kiamat kelak kerana kesan kamu menyempurnakan wudu. Sesiapa dari kalangan kamu yang mampu, maka hendaklah dia memanjangkan cahaya seri-seri tersebut. Maknanya Nabi SAW mengikut riwayat Abu Hurairah ni, maknanya galakkan Nabi supaya sampai ke ni. Sebab tu dia ambil sampai ke adud. Maknanya siku ni memang termasuk dari segi amalan. Jadi amalan sahabat ataupun jadi hak ni sebenarnya dia tidak jadi asal sahabat dah, sebab Abu Hurairah sebut, kemudian dia baca hadis Nabi. Makna bila dia basuh tangan tak timbul dah siku ni, sebab dia naik pakai atas lagi. Dan kalau dia basuh kaki itu tidak start kulali dak, sampai ke betih. Dan Nabi kata orang yang buat gitu dialah orang yang dapat ghurrul muhajjalin. Ghurrul muhajjalin ni, asal ghurrul muhajjalin ni sebelum ni pun saya telah sebut. Dia sebenarnya sifat kepada kuda yang berkualiti. Ghurrul muhajjalin ni kuda yang ada putih di ni. Dia kepala dia ni memanjang seperti berlian. Dia gitu. Lepas tu di kaki dia ni separuh putih tu dia warna putih macam stocking. Itu sifat kuda yang baik, ciri-ciri kuda yang berkualiti.
Jadi seolah-olah begitulah orang yang isbal wudu, maknanya tidak kedekut. Kita kata, ni bahasa saya gunalah. Maknanya dia bila basuh sampai ke sini. Ada setengah sahabat sampai ke ketiak. Bila dia basuh kaki tu sampai ke betis. Mana kalau dia sapu kepala ni, maknanya dia buat gitu. Maqdam ila qafa, kemudian ila maqdam balik. Habis. Dia akan dapat apa? Ghurul mahajjali. Ghurul mahajjali itu seolah nampak, dalam setengah riwayat kata macam kunang-kunang nampak. Mana anggota wuduk dia tu jadi nampak keluar cahaya. Mana orang-orang yang nampak bercahaya, hujung-hujung anggota dia, hujung anggota ni tempat dia ambil wuduk lah. Cara tu pokok ni adalah pokok yang isbarul wuduk. Pokok yang menyempurnakan wuduk. Hadis ni menunjukkan manaqib, kelebihan. Apa ni? Fadilah. Orang yang mengambil wuduk dengan cara isbar. Dia bukan setakat tuduk, bahkan dia pakatah lagi dia ambil. Ya? Tajam ni. Dia bila sebut siku ni, dia panggil tajam ni, sini. Maknanya ni lah di pergelangan ni lah. Marafiq ni. Makna marafiq dalam bahasa Arab ni hak tajam ni. Ni makna marafiq. Siku. Jadi, kalau mengikut pendapat minoriti, dia kata tak termasuk siku ni. Tapi kalau mengikut, kalau mazhab Syafi'i, iyalah, makna kena atas gila. Tapi sahabat ni sampai ke tengah adud. Wastul adud. Ni, sampai sini. Itu Dia sebenarnya hadis ini dikemukakan dalam syarah ni sebenarnya untuk menyokong pendapat yang pertama. Yang kata mughayyar tu termasuk dalam yang kena basuh. Baik. Di sini dia hurailah. Inilah sepatut kita sambung malam ni. Di samping itu, kalimah ilah. Ilah tu. Cuba tengok pula lah. Ni di segi bahasa Arab ni. Di samping itu kalimah ilah tersebut juga menunjukkan penghujung atau kesudahan perbuatan. Penghujung tu dia panggil mughayyar. Dia panggil mughayyar. Dalam istilah kalau belajar nahwu Arab dia panggil mughayyar lah. Misalnya kita kata sepahatta, misalnya saya bermusafir daripada Kuala Lumpur sehingga Kota Baru. Maknanya termasuk Kota Baru tu termasuk dia masuk juga dekat Kota Baru. Tu dia panggil mughayyar. Mana boleh kita faham sampai Kota Baru. Makna setakat tu dia tak masuk Kota Baru, dia berhenti situ. Setakat mana kita kata? Sepada Kota Baru. Enggak mengerti tu. Kota Baru sepada lengkap pintu gerbang ataupun lepas macam dah. Macam lepas tu Kota Baru. Gada? Kok lanah lah kita kata gitu ataupun kita kata terer kau. Sekat tu. Bila kata sampai Kota Baru, mana habis terer. Tak masuk Kota Baru. Tapi sebut setakat Kota Baru. Ada yang kata gitu. Tu dia panggil, maknanya kalau kita kata, saya sampai ke Kota Baru. Hingga, bukan sampai. Saya bermusafir daripada Kuala Lumpur hingga Kota Baru. Hingga Kota Baru tu dia panggil mughayyar. Jadi hingga Kota Baru tu termasuk ke tidak? Tu dah jadi khilaf tu. Walaupun guna hatta ataupun ilah. Ni dia bahas. Jadi ilal marafiq itu, ni dia bahas dari sudut lain pula. Cuba kita tengoklah di sini. Tadi kita bincang dah tu. Hukum mana pun, bila kata ilal marafiq, wamsahu wujuhakum, wa aydiyakum ilal marafiq. Bila guna kalimah ilah, dia menunjukkan sehingga, sampai situ. Penghujung. Atau kesudahan perbuatan basuh. Mana basuh tu, dia berakhir pada marafiq. Baik. Maksudnya, basuhan bermula dari tangan atau jari dan dia berakhir pada siku. Siku tu termasuk. Itu pendapat pertama tu. Pendapat pertama. Anggota wuduk seterusnya. Jadi gitulah maksud dia nya. Tu. Sebab tu dia selepas ni dia kita apa? Tu dia panggil mughayyar. Jadi hak ni pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat dalam mazhab Syafi'i. Siku termasuk. Cumanya ginilah hadirat. Cumanya gini. Kita kena ingat bila tadi dalam sini pun ada sebut pendapat kedua kata tak termasuk siku. Bukan kata orang yang ulama yang kata tak termasuk siku, bukan dia tak basuh siku. Cuma dia nak letak hukum wajib tu tidak termasuk siku tu ya. Dia tidak menafikan hukum sunat, dia tidak menafikan ghurrul muhajjalin. Dia tak nafi tu. Cuma dia nak yang kita wajib tak sapa, tak termasuk siku hak wajib tu. Sebab kita duk bincang ni hak wajib ni, hak rukun. Jadi kalau mengikut pendapat umum termasuk dalam mazhab Syafi'i, siku tu termasuk dalam rukun, kena basuh. Tapi hak pendapat tadi, hak yang kedua kata tak.
Jadi hak kata dok pun bukan dia tak basuh siku. Jangan kita faham dia tak basuh siku. Sebab apa? Dia nak ambil riwayat Abu Hurairah ni. Riwayat Abu Hurairah semua ulama terima. Nak dapat Ghurrul Mahajjal ni. Ghurrul Mahajjal ni tidak wajib, dia sunat. Ghurrul Mahajjal ni tidak wajib. Dia sunat. Kena faham molek. Lama kita kata tak payah basuh. Jadi siapa susah benar. Lu tak suruh kena siku tu. Jom. Ni kita nak ayatnya hukum dari sudut amalan hak fardu. Termasuk rukun. Maknanya kalau hak tu tak sesat, tak sah wuduk tu. Itu maksudnya. Jadi hak kata dalam riwayat Abu Hurairah dia kata dia basuh sampai tengah bahu, setengah lengan itu, hak tu nak ayat kelebihan hak sunat. Tu. Baik, selepas itu pergi pula anggota wuduk seterusnya ni hak sapu pula. Hak tadi hak basuh. Mana selepas dua yang rukun yang basuh, tangan dengan muka dengan tangan, dia pergi pula rukun yang ketiga, hak ni bak sapu. Kemudian yang terakhir basuh pula, hak tu kaki. Sebab tu kalau kita tengok ayat Quran pun wa arjulakum wamsahu biruusikum wa jula. Kenapa tidak arjuli? Sebab dia atas pada waghsilu wujahakum. Dia atas situ. Makna dia ni menjadi maf'ulun bih kepada irsil, bukan imsah tu. Sebab tu wa arjula. Kalau tengok ayat Quran tu dia menunjukkan begitulah. Ya. Maksudnya siram lain ke mana? Lain. Sirat dajjal. Yang dah itu siram. Tu tak sempurnalah. Dia kalau dia gini. Dalam bab basuh ni dia ada dua. Air kena mengalir dan dia panggil air tu bertitik. Bukan boleh mana bertitik. Mana kita gosok tu bertitik. Selagi dia panggil gosok. Gosok dia panggil dalk. Dal ni mana kena gosok. Sebab tu Nabi takhlil, Nabi buat gitu. Ni hak basuh dia kena gosok. Mana air tu syarat kena titik. Tapi kalau sapu tak titik tak apa. Sekadar air. Sebab tu Nabi kalau kita tengok dari tu kan bila tangan dia buat gitu. Baru dia sapu. Orang kita saya tengok ni buat ambil air. Mana ikan boleh duduk lah tu. Lepas tu dia letak jeruk habis tu orang tak panggil sapu tu. Orang panggil mandi. Ataupun basuh kepala tu. Ni tak. Sebab itulah Ibnu Mas'ud kata, termasuk dalam isbar wuduk ni, bak air tu paling penting dalam isbar wuduk. Selain daripada gosok, air tu penting. Maknanya, pada bahagian basuh, air kena lebih sedikit sehingga titik. Dan kena gosok. Lepas tu bahagian sapu tu air sekadar yang melekat di batnil yad. Ni, perut tangan. Ni zahar dia panggil. Ni dia panggil zahrul batn. Zahrul yad. Ni batnil yad. Ni sini. Sebab tu dia buat gitu. Cukup dah. Dia panggil makdam ataupun ataupun dia panggil matraf, tempat belah rambut, dia pergi ni dia panggil qafa. Ni dia panggil halq. Tempat sembelih binatang tu halq. Ni qafa dia panggil belakang. Dia buat gitu balik. Gitu. Tak apalah. Jadi maknanya bila kata basuh, boleh sah ulama kata. Memang sah buat gini. Buat payah pucik gitu ya tak? Dia yang bawah pahit dia pusing gitu ya. Dia tak gosok, memang sah. Kalau rata kan. Sah. Sebab tu dia kena buka derat tu. Situ bazir air. Dia kalau tanya saya, boleh ke tidak pahala wuduk? Saya kata, tengok saya esok lah. Tengok saya esok di hari akhirat. Ingat saya sebut kalau saya tegur orang tua kan? Ingat cerita tu. Dia ambil wuduk tu. Dia buka pahit dia buat gitu ya. Kaki ni bukan tangan. Saya tegur dia, pakcik kena, tak kena gitu. Air tu tak boleh sebanyak tu, buka tu bazir tu. Dia kena gosok. Sebabnya kalau kita tengok dalam syarah Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram, terang dia sebut. Ambil wuduk ni bukan sekadar nak membasahkan kulit, tapi dia nak membuang, nak zahir tu secara, sebab ambil wuduk ni sebenarnya dia nak kesegaran zahir dan batin. Hak zahirnya kena untuk bersih fizikal. Mana kena gosok, dia akan keluar daki tu. Hak tu hak naknya. Jadi makna kena berhati-hati. Sebab itulah saya sebut dan hak sini ni, hak bahagian ni, tempat ambil wuduk ni, hak di dinding ni, hak tu memang selesa sungguh. Kita nak gosok kaki ni kalau orang tua pun mesra untuk semua peringkat orang. Tapi kalau hak jenis tak ada di dinding straight gitu dak, boleh rebah beleping tu. Ke setengah-setengah, hak ni boleh. Hak ni molek, kita pun selesa, kita boleh letak kaki kita gosok. Sebab dia tapak pun kena juga tu. Kena basuh juga tapak kaki tu. Ni bahagian ni. Ni batn. Kena basuh, bukan zahar saja.
Tu memang sesuatu molek tu ya. Jadi setengah-setengah masjid tu dah lah pahit tu rendah. Tak ada pelapik kaki pula, tak ada tempat duduk pula. Tu yang jadi Allah kaki saja tu. Sebab tangan nak gatul di dinding tu. Jadi dia kena buat biar mesra semua peringkat umum. Tempat ambil wuduk. Kena ambil kira tu. Kita sakit pinggang kan main pahit rendah dah. Ni pahit kena parah pinggang, lepas tu ada tempat tak kaki biar betul dengan tu. Baru boleh. Gitulah kena jaga tu wuduk tu. Sebab wuduk tu ni perkara yang ada kelebihan dia. Sebab kalau tidak isbar wuduk dia tak boleh pahala. Sekadar memang di segi fiqh sah. Dia gini ibadat ni dia ada dua, sah di segi fiqh, sah lagi kita naknya bukan sekadar sah, nak ambil kelebihan. Nak kelebihan tu dia kena tahu sifat lah. Sifat wuduk macam mana, sifat salat macam mana. Dia kena tahu. Kalau tidak akan bermasalah. Baik. Sekarang ni anggota wuduk seterusnya ialah kepala. Terlebih dahulu kena faham. Sini dia tidak sebutlah dalam kitab ni. Dalam bahasa Arab bila kata kepala dia termasuk telinga. Itu dalam bahasa Arab. Mengikut ahli bahasa. Hak ni kita bincang panjang dalam syarah Nasa'i tu. Sebab tu telinga dia tak sebut. Sebab dia sekali dah tu. Mana kalau buat sebab tu dia sekali dah tu. Kita ambil air lain pun hak ni termasuk dalam sapu ni. Walaupun dia sebut sapu kepala tapi dia termasuk telinga. Yang mana telinga ni kalau jadi lagu mana tu nak kira tu dah. Bila sebut kepala ni kan rukun ni sapu kepala termasuk telinga. Sebab telinga tu min juz'ir ra's, termasuk dari kepala. Hak ni dia panggil wajhun lain. Hak kita ngadak tengok gini dia panggil wajhun. Hak telinga ni sebab itulah riwayat yang paling kuat dalam bab sapu kepala ni termasuk telinga sekali. Dia buat gini, dia buat gini. Riwayat paling kuat dia buat gini. Lepas tu dia pergi semula sini, terus dia tidak ambil air lain. Hak ambil air lain pun ada juga riwayat. Tak boleh kita nak kata bidak. Tu. Tu tak apa ya. Tak apa. Tak apa akak. Ada hak kata tak boleh akak tu, tanya dia boleh ambil dalil mana. Jangan menyusah diri. Saya dulu ngaji masa sekolah budak-budak tu, masa sekolah rendah dulu. Bila basuh tangan ni tak boleh kena air tu di seluar tu. Ustaz hang ngajar tu. Sebab itu musta'mal. Lepas kita gini ambil wuduk. Ingat lagi. Ingat benar lagi tu. Saya sendiri tu. Lepas tu kita ngaji, tak ada apa-apa kena tu. Tak apalah. Kita kata itu maknanya di segi fiqh. Kita bukan kata nak kata orang tu tidak maksud gitu. Cuma nak ayatnya, orang panggil ilmu tu dia begitulah sifat dia. Baik, tak apa, cuba kita tengok lagi di sini. Anggota wuduk seterusnya ialah kepala. Kaifiatnya adalah dengan hanya menyapu sahaja. Dan ia merupakan rukun wuduk. Jangan main-main rukun wuduk. Ulama sepakat tentang kefarduannya. Namun berbeza pendapat tentang kadar yang wajib sapu. Kepala ni semua ulama terima sebagai rukun. Sebab sebut dalam Quran. Cumanya nak basuh tu setakat mana? Semua ke? 3 la ke? Ataupun macam mana? Itu khilaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, wamsahu biru'usikum. Dia ada ba tu. Kena perhati pada ba tu. Sebab kalau dalam bahasa Arab, wamsahu ru'usakum pun boleh dah. Dalam bahasa Arab, wamsahu ru'usa. Tak ada ba. Cukup dah. Dari segi bahasa tak salah dah. Tapi kenapa biru'usikum? Ada ba. Dia bincang selepas ni lah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, dan sapulah kepala-kepala kamu. Suatu yang nyata, ni kata-kata Imam Syafi'i ni. Kata-kata Imam Syafi'i ni. Kata-kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Dia. Suatu yang nyata pada fikiran berkenaan dengan ayat ini ialah sesiapa yang menyapu sebahagian kepalanya bermakna dia telah menyapu kepala. Sebab dalam Quran kenyataan itu secara umum. Wamsahu biru'usikum. Sapulah kepala-kepala kamu. Dia sebut secara umum. Dia tak ayat sebanyak mana. Berapa la. Separuh kepala. Sebutir kepala. Dia tak ayat. Jadi asal sapu saja kira-kiranya sudah termasuk dalam perintah ayat ini. Sudah terlaksana perintah ini. Awak sapulah kepala. Asalkan sapu.
maka sudah termasuk dalam perintah. Sudah melaksanakan perintah ayat ini. Hak tu kira-kiranya orang panggil hak mudah kita nampak lalu. Maknanya bila suruh sapu kepala, sapu saja. Itu hak mudah faham, kata Imam Syafi'i. Ayat ini tidak mengandungi makna selain makna ini. Sapulah, tak ayat banyak mana. Ia merupakan makna yang paling jelas. Daripada profesor sapu kapung, dia akan mudah faham tu. Sapu. Sebab dalam Quran melih lembu, kan cerita buat Bani Israel melih lembu. Mana dia melih mana-mana lembu, sudah terlaksana perintah. Tapi jenis pesen orang panggil gedia apa Kelantan panggil. Jenis gelenyar jugalah. Duk tanya lembu warna gapo, tua ke muda warna. Kan jadi susah diri dah. Melih lah lembu mana-mana pun. Hak ni pun. Sapu kepala, tak kira banyak mana. Sudah termasuk melaksanakan ayat, perintah ayat itu. Hak itulah hak mudah dan paling jelasnya. Kata Imam Syafi'i. Boleh juga daripada ayat ni kita sapu semua. Boleh juga. Masuk juga dalam ayat ni. Sedangkan sunnah menunjukkan tidak menjadi kewajipan ke atas seseorang untuk menyapu keseluruhannya. Jadi kalau kita tengok pada praktikal Nabi, dia tidak menunjukkan semua. Tidak. Sebab apa? Sebab ada Nabi ketika dia sapu kepala tu dia pakai serban. Mana dia sapu bahagian ni saja. Atas ni tak ada. Tu maknanya kita kena tengok semua. Tak boleh tengok ni saja. Ada Nabi pakai serban tu Nabi sapu. Atas serban pun ada. Kena juga rambut dah kena serban. Maknanya tidak kena atas tu. Bila mana sunnah menunjukkan sedemikian, maka orang yang menyapu sebahagian kepala sudah dikira memadahi dan sudah dikira mematuhi perintah ayat itu. Sudah termasuk selesai. Begitu juga ulama mazhab Syafi'i. Hak tadi sebut pandangan Imam Syafi'i. Ni ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i. Mereka berpendapat bahawa menyapu sebahagian kepala sudah memadai. Imam Al-Mawardi menyebutkan bahawa pendapat mazhab Asy-Syafi'i ialah yang wajib adalah kadar yang menepati ungkapan sapu. Sama ada kena 3 helai rambut atau lebih pun tak apa dah. 3 helai kata. Tak apa dah. Termasuk dalam sapu tu. Baik, antara hujah yang dikemukakan ialah menggunakan huruf ba pada ru'us. Ni. Maknanya Imam Mawardi sebut ni, tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i dia kata 3 helai ke atas boleh dah. Apa tu? Ni yang saya sebut tadi lah. Dia guna ba. Sedangkan dalam bahasa Arab, wamsahu ru'usa. Sudah cukup dah. Tapi apa guna bi ru'usikum? Guna wamsahu bi, guna ba. Harah ja. Tapi harah ja tu tak terjemah. Tak ada kata dan basuhlah dengan kepala-kepala kamu. Oh, kalau gitu kan, awak nak basuh gapo dengan kepala? Sedangkan nak sini basuh kepala. Makna tanpa ba pun sudah dikira memadai dalam bahasa Arab. Jadi bila guna ba, dia kaedah dalam bahasa Arab ni ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Dalam kaedah bahasa Arab, bila tambah huruf, dia mesti ada makna lebih situ. Jadi bila wamsahu biru'u, guna haraf ba, partikel ba itu, yang mana maf'ul dia ataupun objek itu, dia muta'addi biharfi jarrin. Itu maksud. Baik. Kalimah imsah berkehendak kepada maf'ul tanpa memerlukan haraf jar. Ianya boleh dibacakan terus kepada maf'ulnya, iaitu imsahu. Imsahu ru'usakum. Tak apalah. Saya nak sebutnya begini. Mudah. Saya baca dulu lah, tengok situ, kemudian saya bagi sedikit huraian. Sebab hal ni dia bincang dari sudut bahasa. Jadi dalam bahasa Arab, wamsahu ru'usakum sudah cukup. Terjemah dia, basuhlah kepala-kepala kamu. Kepala tu maksudnya rambut lah. Baik. Bila digunakan huruf ba, wamsahu biru'usikum, guna ba, maka padanya memberi makna tab'idiyah. Dengan ada ba tu jadi ada makna lain. Wamsahu biru'usikum, ba tu dia panggil ba tab'id. Terjemah dia macam mana? Dan basuhlah sebahagian kepala kamu. Sebab ba tu menunjukkan mana sebahagian. Ini dari sudut bahasa Arab. Mereka menolak pendapat ulama yang mengatakan huruf ba di sini dengan mana ilsaq, kena bubuh hamzah pada alif, kalau tidak tak jadi. Kena mana ada kitab tu kena bubuh hamzah di bawah alif. Dia panggil ilsaq. Tak alif tak ada alif tu salah. Tinggal tu. Daripada alsaqa yulsiqu ilsaq. Ilsaq ni makna melekat, menempel ataupun melekat dengan maksud mengenai keseluruhan kepala. Sebabnya begini,
Ada ulama kata dak, dia kata ba tu bukan makna sebahagian tapi dengan maksa ilsaq. Ilsaq ni biar kena semua. Maknanya kena ginilah. Sebab tu tapi kok mana ulama kata hak ni hak moleknya kena buat gitu. Siapa gitu. Jadi kalau rambut lebih ni tak payah. Sekat tu ya. Habis. Lepas tu mari pula sini. Lepas tu barulah dia itu telinga. Kalau kita pakak tu dia panggil ilsaq. Kalau tu dia panggil ilsaq. Tetapi ulama-ulama khususnya dalam mazhab Syafi'i dia kata ba tu mana tabi'in. Sebahagian apa cukup, tak perlu ilsaq. Itu maksudnya. Dalil sokongan ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Akan disebut selepas ni lah hadis ni. Yang mana dalam hadis tu menyebutkan bahawa Nabi SAW menyapu atas jambulnya. Kawasan jambul yang kecil tidak mencapai 1/4 kepala pun. Jadi perbuatan Nabi ini menunjukkan menyapu sedikit sudah memadai. Sebab Nabi ada sebut. Seperti saya sebut tadi lah. Ni jambu. Kok ada hadis lain tu atas rebal. Jadi ulama kata kena sikit sini ya. Dia buat gitu. Jadi makna kena sini. Orang panggil gigi rambut. Lepas tu kena diserbat. Setengah tu kadang-kadang dia buat gitu. Kok ni dak ni atas jambu. Ada riwayat daripada Mughirah bin Syu'bah. Tak ada dia sebut riwayat ni. Ni. Muka surat 71 tu dia sebut tu. Maknanya tu ayatnya tidak semua tu. Boleh juga. Namun begitu terdapat khilaf di kalangan ulama di dalam mazhab Syafi'i. Antaranya ialah Imam Al-Muzani. Ni anak putih Imam Syafi'i. Ni anak putih Imam Syafi'i. Ni anak murid dia yang meriwayatkan kitab itulah dia syarah kitab itu. Al-Muzani. Antaranya Imam Al-Muzani berpendapat wajib menyapu keseluruhan kepala. Anak putih Imam Syafi'i kata wajib. Ni belaga untuk guru ni. Untuk guru kata tak mesti tak wajib. Dia kata wajib. Antaranya Imam Al-Muzani berpendapat wajib menyapu keseluruhan kepala sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi dan Al-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Mazhab Hanafi pula berpendapat yang wajib adalah menyapu jambul, iaitu 1/4 daripada kepala. Terdapat sekurang-kurangnya 2 riwayat daripada Imam Abu Hanifah tentang kadar yang Imam Hanifah kata sekadar basuh atas ni. Jambul ni maksudnya atas ubun-ubun tu. Tu maksud jambul. Atas tu. Dalil dia 2 hadis ada. Dia tak 2 hadis ada. Umpamanya di dalam Al-Bahrul Ra'iq, dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq, sesungguhnya jambul bukan kadar 1/4. Ia berdasarkan pada nukilan pengarang Al-Bada'i dan lain-lain bahawa terdapat 2 riwayat daripada Imam Abu Hanifah. Satu riwayat menyebutkan bahawa yang difardukan ialah kadar jambul. Dalam riwayat yang lain pula menyebutkan 1/4. Al-Isbijabi menyebutkan riwayat kadar jambu. Kemudian dia kata ini jika jambu tu sampai 1/4. Sebaliknya jika tidak sampai 1/4 maka tidak harus, tidak sah wudu. Dia gini maksud jambu dia dimaksud sini. Kalau kita tengok tek arak tu dia bahagian ni. Ni bahagian stopok sini. Tu jambu. Dia kata kena 1/4. Semua itu adalah kata-kata yang menunjukkan ijtihad saja. Ijtihad ulama. Tu yang jadi khilaf tu sebab dia kata jambu. Biasanya jambu ni 1/4 lah. Sebab tu kata perkara ni sebenarnya kita nak bahas kut mana 3 lah aku. Separuh 1/4 aku. Hak moleknya hak mana? Hak kira-kiranya semua kata molek. Sapu semua kata molek. Imam Syafi'i pun dia nak ayatnya kadar sah. Sebab ni bab wajib ni. Kita duk bincang ni hak rukun ni tak boleh main-main. Maknanya nak ayatnya kalau kadar tu sudah memadai sempurna dah hak rukun tu. Tapi kalau buat lebih lagi supaya Nabi tu semua kata Malik. Orang tak bincang dah tu. Tu tak bincang dah tu. Tapi kena ingatlah di hadirat dalam Sunan Abi Daud ada sebut. Dalam syarah Sunan Abi Daud ada sahabat buat tu siapa berjeruk kepala dia basuh. Sapu kepala siapa jeruk pemandi ada. Jadi ulama kata macam mana tak ke sahabat tak tahu. Sebab perkara tu umum. Dia begini Kita ni bukan sebab gini kena faham molek ni hadis ni dia bukan untuk mazhab sesuatu mazhab tidak. Bila kita kecek tentang hadis ni bukan eksklusif untuk mazhab tertentu, dia untuk semua. Cumanya berlaku khilaf berdasar pada kaedah memahami hadis tu. Baik, kalau orang tanya kita lah. Antara sapu kepala 3 kali dengan sekali ni hak mana hak asal?
Kena jawab. Sebab tu ulama bila ada sahabat buat dalam syarah Abu Daud tu ada sebut sapu kepala sampai 3 kali sampai basah. Sahabat ulama bincang, apa buat gitu? Apa tu sebab hal tu bukan kebiasaan. Kebiasaannya sekali ya sapu ni. Tapi Imam Syafi'i tarjih 3 kali. Tak apalah, hak sahabat ni bukan sekadar 3 kali, basah nak kepala. Bila ulama bincang, bila buat penyiasatan, rupanya itu adalah kih yang terpencil kerana musim terlalu panas. Ada ulama sebut gitu. Sebab perkara tu bila buat tu ulama sendiri bincang, apa jadi gitu? Mana itu bukan kebiasaan, bukan kebiasaan. Supaya bila Nabi kencing sambil berdiri, ulama bincang, apa kencing sambil berdiri? Biasanya duduk. Sebabnya macam-macam lah ulama jawab, dia sakit pinggang masa tu. Macam-macam lah jawapan tu, kita bincang dah tu. Hak ni pun gitulah juga. Baik, tak apalah. Hak ni kita tengok kadar, saya ambil sedikit lagi. Antara dalil yang dijadikan sebagai hujah mazhab Hanafi. Kena ingatlah, mazhab Hanafi ni jambul. Hak tu ya, cukup dah. Dia nak ayatnya kadar wajib tu. Bukan dia molek semua. Hak tu dia terima belaka. Nak ayatnya kadar wajib. Kalau sekadar tu sudah dikira boleh menampung dah hak rukun tu. Sudah memadai dah. Dia nak ayat hak tu ya. Apa dalil dia ni? Ni. Dalil dia ni. An ibn al-Mughirah bin Syu'bah an abihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a famasaha binasiyatihi wa masaha 'ala al-khuffain wal 'imamah. Diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah, daripada ayahnya yakni Syu'bah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu lalu dia menyapu jambulnya nasiyah. Sebab kalau kita sebut jambul ni dia nasiah ni orang panggil ubun-ubun tu lah nasiah. Nasiah ni mana ubun-ubun tu. Itu makna nasiah. Dan menyapu di atas 2 khuf wal imamah dan serban dia. Mana ada Nabi buat gitu? Atas jambu mana tak ada serban lah. Ada juga setengah ulama kata dia letak gini, bila dia nak sapu di jambu dia turun gitu serban dia. Dia sapu sini, itu jambu. Ada setengah riwayat kata tak. Dia sikit gitu ya. Maknanya dia sapu tu kena atas serban. Tapi kena juga gigi rambut. Hadis-hadis itulah yang menjadi panduan, yang menjadi sebab ulama kata tidak wajib sapu semuanya. Misalnya sini sebut nasiah, jambul, ubun-ubun. Patut khuf tak apalah. Patut imamah. Atas serban. Itu ada hadis lain. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW berwudu dan hanya menyapu jambulnya. Ini menunjukkan bahawa kadar wajib bagi kepala jambul. Kadar wajib. Kalau nak buat semua tu molek. Makna kalau buat kurang daripada tu, tak sempurna rukun itu. Pendapat ketiga, wajib menyapu keseluruhan kepala. Jadi pendapat pertama tadi 3 lah boleh dah. Ataupun lebih. Hak ni kata 1/4. Mazhab Hanafi, yang ni jambul. Pendapat yang ketiga, habis putih kepala. Keseluruhan kepala. Pendapat ini dipegang oleh mazhab Maliki dan riwayat yang masyhur dari mazhab Hambali. Maknanya dalam mazhab Hambali ada riwayat masyhur kata semua. Pengarang Al-Muntaqa dari kalangan ulama mazhab Maliki menyebutkan beberapa pandangan ulama mazhab tersebut di dalam kitabnya. Bab meratakan sapuan kepala. Dia ada bab khusus dalam kitab Muntaqa. Bab meratakan sapuan kepala. Meratakan sapu kepala adalah fardu di sisi Imam Malik. Muhammad bin Maslamah berkata, memadai menyapu sebahagian kepala. Sudah memadai jika seseorang meninggalkan 1/3 daripadanya. Al-Utsbi menghikayatkan daripada ashab bahawa sesiapa yang menyapu sebahagian, ni bahagian depan saja, tidak sepenuh jambul pun, bahagian depan saja. Jambul pun tidak kena semua. Sudah memadai. Tu. Abul Farash berkata memadai jika seseorang menyapu 1/3 pun. Mana hak paling sikitnya hak tadi lah. Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i itu. Mana 3 lah paling kurang. Patut nak buat mana hati-hati tak. Sapu semua. Hak tu hak paling afdal. Sapu semua. Daripada depan sampai ke belakang. Saya ambil 1/4 lagi. Cuba kita tengok.
Ibnu Abdul Bar juga mengemukakan pandangan ulama mazhab tersebut di samping mengemukakan sebahagian hujahnya. Katanya fuqaha berselisih pendapat tentang orang yang menyapu sebahagian kepala. Malik berkata, yang fardu semua kepala. Jika seseorang meninggalkan sebahagian daripadanya, maka seolah-olah dia telah meninggalkan basuhan sebahagian mukanya. Dia kata siapa dia tidak basuh semua, supaya dia basuh muka separuh. Sah kah? Dia nak ayatnya betapa fardunya. Ada ke sah ke maya sapu muka gitu? Masa basuh muka buat gitu. Seolah-olah kalau tidak sapu semua kepala, masa dia basuh muka supaya basuh sebelah, sah kah? Tak sah. Tak memadai. Nak ayatnya fardu, mesti. Siapa dia kata gitu? Inilah yang ma'ruf dari mazhab Malik dan ia sebagaimana pendapat Ibnu Aliyah. Ibnu Aliyah berkata, Allah telah menyuruh supaya menyapu kepala ketika wudu sebagaimana menyuruh menyapu muka ketika tayamum, dan Allah menyuruh membasuhnya ketika wudu. Mereka sepakat tentang tidak harus membasuh sebahagian muka ketika wudu dan menyapu sebahagiannya ketika tayamum. Begitu juga dengan sapu kepala. Mereka semua sepakat bahawa kepala kaifiatnya ialah disapu keseluruhan. Tidak ada seorang pun yang berpendapat bahawa menyapu sebahagian adalah sunat dan sebahagiannya adalah fardu. Bila mereka sepakat bahawa menyapu sebahagian tidak menjadi sunat, maka ia menunjukkan bahawa menyapu keseluruhan kepala adalah fardu. Mudahnya dia nak ayat sininya, dia kata zahir nas itu bila sebut kepala cepat gini ya. Apa yang muka tu basuh sebutir muka. Wa falsilu wujuhakum sebut wujuhakum basuh semua, tapi bila sebut ru'usakum basuh separuh. Mana gitu? Dah kalau muka basuh semua, sapu pun sapu semua, baru selaras tu dia pengayat. Dia kira gitu, dia kira zahir. Kalau separuh mesti guna min tu lebih jelas lagi. Basuh dari sebahagian. Dah suruh basuh muka, tak ada orang basuh separuh muka. Tiba-tiba bila suruh basuh kepala, basuh separuh. Tu alasan buat dia nya. Jadi maknanya tak kena lagi. Supaya juga kita tertayamum. Dah tayamum suruh basuh muka, tak ada orang bertayamum separuh gitu. Itulah maksud dia sini. Maknanya dia tengok pada zahir nas itu. Tak apalah, ni kita bincang semula selepas ni lah insyaAllah. Jadi saya setakat itulah dulu. Jadi perbincangan untuk minggu hadapan masih lagi berkait dengan perkara ni. Kita berhenti setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.